Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Khamis 30 September. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Margaret Gambang. Saksikan paparan utama malam ini. Ahli Jemaah Menteri perlu umum kad laporan pencapaian aspirasi keluarga Malaysia 100 hari kepada rakyat. Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan wajib ambil vaksin COVID-19, tindakan tata tertib kepada yang ingkar. Ahli Jemaah Menteri diarah mengumumkan kad laporan pencapaian aspirasi keluarga Malaysia 100 hari masing-masing kepada rakyat bagi penilaian prestasi demi kesejahteraan keluarga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataan berkata, pencapaian aspirasi itu diletak sebagai keutamaan tertinggi bagi setiap menteri dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Pelaksanaan semua inisiatif bagi setiap aspirasi adalah berlandaskan 6 teras utama, iaitu menstruktur semula ekonomi, menjamin keselamatan dan ketenteraman negara, meningkatkan kesejahteraan sosial. Turut menjadi teras adalah meningkatkan infrastruktur menyeluruh, memperkukuh penyatuan dalam acuan keluarga Malaysia serta memperkasa penyampaian perkhidmatan. Pejabat Ketua Setiausaha Negara Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu dan Unit Penyampaian Kemakmuran Bersama Sepadu bertindak sebagai penyelaras bersama. Prestasi setiap menteri kabinet dinilai berdasarkan 3 elemen utama, iaitu penilaian prestasi kementerian atau jabatan, penilaian kepimpinan berdasarkan keberkesanan keberhasilan inisiatif serta penilaian persepsi awam terhadap ahli jemaah menteri dan kementerian atau jabatan di bawah tanggungjawab mereka. Semua pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan diwajibkan mengambil vaksin COVID-19 dan melengkapkan vaksinasi sebelum 1 November ini. Arahan diberi Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bagi memberi keyakinan dan jaminan kepada orang awam selain memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan awam. Kenyataan JPA menyebut pegawai yang belum divaksin dalam tempoh itu perlu hadir secara jumpa terus ke pusat pemberian vaksin PPV yang disediakan. Peratusan pegawai awam persekutuan yang telah mengambil vaksin telah mencapai hampir 98%. Manakala kelompok yang masih belum mendaftar untuk divaksin adalah kecil, iaitu hanya 1.6%, melibatkan 16,902 orang. Bagi pegawai yang tidak boleh divaksin atas sebab kesihatan, pegawai perlu mengemukakan maklumat kesihatan yang telah disahkan Pegawai Perubatan Kerajaan kepada Ketua Jabatan. Pegawai awam yang belum mengambil vaksin selepas tempoh ditetapkan boleh dikenakan tindakan tata tertib selaras peraturan semasa yang berkuat kuasa. Semua pegawai awam tertakluk Peraturan-Peraturan Pegawai Awam /Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI membangunkan sistem pengurusan vaksin ataupun VMS. Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, sistem itu boleh menyimpan rekod data vaksinasi yang dapat menjana sijil vaksinasi bagi setiap penerima vaksin. MOSTI juga telah membangunkan Vaccine Management System ataupun VMS bagi penyimpanan rekod data vaksinasi melalui teknologi blockchain yang dapat menjana sijil vaksinasi bagi setiap penerima vaksin. Dan MOSTI juga menghasilkan aplikasi Vaccine Certificate Verifier untuk memastikan setiap sijil digital vaksin adalah tulen melalui kod QR.
Seramai 20.05 juta individu atau 85.7% daripada populasi dewasa di negara ini telah lengkap menerima vaksin COVID-19 setakat semalam. Selain itu, seramai 40,206 atau 1.3% daripada populasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun telah melengkapkan suntikan vaksin setakat semalam. Sementara itu, sebanyak 338,661 dos vaksin diberikan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan pemberian vaksin sebanyak 43.36 juta dos. Kita ikuti data harian dan kumulatif vaksinasi mengikut negeri. Pembukaan pintu sempadan negara bagi membenarkan kemasukan pelancong asing ke negara ini hanya akan ditentukan selepas negara beralih ke fasa endemik COVID-19. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, kesediaan untuk peralihan fasa akan ditentukan Kementerian Kesihatan. Ya, itu terpulang kepada keadaan. Apabila kita telah pun bersedia, Kementerian Kesihatan akan mengumumkan. Sekarang ini masih lagi dalam isu fasa pandemik. Kalau kita dah boleh masuk ke fasa endemik, dan insya-Allah bila semua dah bersedia, sebenarnya immigration dah bersedia, PGA pun dah bersedia, kita dah bersedia. Cuma dari segi SOP kita nanti bila fasa endemik itu akan ditetapkan, itu baru kita boleh umumkan. Sektor pelancongan Melaka bakal dibuka kepada rakyat negeri itu bermula esok sempena peralihan ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN. Bagaimanapun, Esko Pelancongan, Warisan dan Kebudayaan Negeri Datuk Muhammad Jalini Khamis menegaskan kerajaan negeri akan memantau selama 2 minggu sebelum membenarkan sektor pelancongan dibuka kepada pelancong luar Melaka. Tetapi yang dalam positif list yang mana kementerian benarkan, dibenarkan. Tetapi khusus pelancong dalam negeri, khusus pelancong Melakan lah. Maksudnya orang Melaka saja dulu. Kenapa kita buat macam ni? Kerana kita perlu bergerak mengadaptasi mengikut fasa dalam pada kesediaan kita menerima para pelancong. Suasana pelancongan kat Melaka tidak sama seperti Genting, tidak sama seperti Langkawi, tidak sama seperti Tioman. Kes positif pertama membabitkan gelembung pelancongan Langkawi dikesan. Pesakit disyaki dijangkiti sebelum ke Pulau Peranginan berkenaan. Menurut Pengarah Kesihatan Kedah, Dr. Osman Warijo, kes melibatkan seorang kanak-kanak berusia 3 tahun dari Nilai Negeri Sembilan. Mangsa tiba di Langkawi Jumaat lalu dengan menaiki pesawat bersama ibu dan ayah yang lengkap vaksinasi. Kanak-kanak itu mengalami demam keesokan hari sebelum disahkan positif COVID-19 hari berikutnya. Selain ibu bapa, 3 saudaranya yang menetap di Langkawi menjadi kontak rapat. 5 individu itu menjalani ujian saringan dan diberi arahan kuarantin 10 hari. Jumlah kes baharu COVID-19 hari ini 12,735 meningkat daripada 12,434 kes semalam. Berikut statistik kes harian COVID-19 mengikut negeri.
Berkuat kuasa Isnin, suami atau ahli keluarga terdekat boleh menemani ibu hamil semasa bersalin. Kebenaran bagaimanapun tertakluk kepada beberapa syarat. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, individu yang menemani wanita bersalin perlu lengkap vaksinasi. Mereka juga diwajibkan menjalani ujian saringan COVID-19 dalam tempoh 72 jam sebelum ke hospital. Penyakit jantung kekal jadi penyebab utama kematian di Malaysia. Ya, oleh itu penting untuk melakukan saringan kesihatan berkala bagi mengesan penyakit jantung pada peringkat awal. Ikuti laporan disediakan Fabian William sempena Hari Jantung Sedunia. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, lebih 18.6 juta kematian akibat penyakit jantung direkodkan di seluruh dunia pada 2019. Bagi tempoh sama di Malaysia, 15% daripada 109,164 kematian yang disahkan secara perubatan berpunca daripada faktor sama. Seawal 1950-an, pakar kardiologi dari Ohio, Amerika Syarikat, Herman K. Hellerstein mengemukakan teori dan bukti bahawa aktiviti fizikal atau senaman tertentu sebenarnya boleh membantu pemulihan masalah kesihatan berkaitan jantung. Ia sekaligus menolak stigma bahawa pesakit jantung harus berehat di katil sahaja dalam proses pemulihan mereka. Jelas Fellow Klinikal Kardiologi Institut Jantung Negara, Dr. Iskandar Mirza Amran, masyarakat perlu sedar tentang bahaya serangan jantung, terutamanya mereka yang mengalami penyakit darah tinggi, kencing manis dan kolesterol tinggi. Kerana apa? Mereka tidak akan mendapat rasa sakit sehingga mereka mendapat sakit jantung. Dan mereka seharusnya faham yang masalah tekanan darah yang tak terkawal, gula yang tinggi dan juga kolesterol yang tinggi dalam darah akan membuatkan proses untuk mendapat serangan jantung itu sangat tinggi. Namun begitu, jelasnya, kes mati mengejut akibat kegagalan fungsi jantung bagi individu bawah 40 tahun yang seringkali dikaitkan dengan masalah keturunan selain perokok tegar. Kerana apa? Semasa mereka membuat aktiviti yang lasap, tiba-tiba dia akan streskan jantung tu, membuatkan litar elektrik menjadi tidak betul dan ada masa jantung tidak boleh berdenyut dengan normal dan mereka boleh mati mengejut pada masa yang sama. Untuk masalah ni sebenarnya adalah masalah keturunan. Keturunan di mana otot jantung itu menjadi tak normal, membesar dengan tidak normal dan membuatkan litar elektrik pada jantung itu menjadi serabut. Semua pesakit yang mempunyai masalah jantung disarankan melakukan gaya hidup sihat untuk melatih fungsi jantung. Yang penting, fahami perbezaan antara masalah jantung terhenti dan serangan jantung serta ambil tindakan yang perlu jika seseorang mengalaminya. Fabian William, Berita RTM. Lebih 85% populasi Malaysia selesai dibanci. Paparannya seketika nanti. Batuk ayah semakin teruk. Seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Masuk 500, besok dapat RM5,000. Kalau ramai percaya kita macam ni, cepatlah kita kaya. Jadilah pelabur yang bijak. Jangan melabur dalam sesuatu yang indah kabar dari rupa. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan Investmart. $28.1 juta orang daripada 32.6 juta anggaran penduduk Malaysia telah dibanci menerusi Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 setakat hari ini. Ini bermakna lebih 85% daripada populasi negara telah dibanci. Maka kadar pembancian kita pada hari ini adalah sebanyak 85.8%. Dan dari segi pecahan 28.1 juta tersebut, sebanyak 26.5 juta adalah warga negara. Manakala yang bukan warga negara adalah 1.3 juta.
Secara keseluruhan, penduduk yang belum dibanci adalah sebanyak 4.5 juta. Bagaimanapun, beberapa negeri telah mencapai tahap 100%. Antaranya Johor, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Bancian akan berakhir hujung bulan ini. Baik, berkuat kuasa hari ini Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Dewan Melayu dilantik sebagai anggota Majlis Tindakan Ekonomi. Melalui pelantikan itu, Dewan Melayu komited untuk meningkatkan ekonomi Bumiputera seiring dengan hala tuju Majlis Tindakan Ekonomi. Menerusi kenyataan, Dewan Melayu menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Pelantikan bukti kerajaan sentiasa mendengar dan mengambil pandangan pertubuhan bukan kerajaan. Tambahnya, rancangan Malaysia ke-12 terus memberi jaminan dalam melindungi kedudukan dan memperkasa ekonomi Bumiputera. Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK bulanan berkembang 40.1% pada April dan 19.8% pada Mei tahun ini. Ia jauh lebih baik berbanding penguncupan 28.8% bulan sama tahun lalu. Turut mencatatkan perkembangan merangsangkan kadar pengangguran yang berkurang kepada 4.8% pada Julai berbanding paras tertinggi 5.3% pada Mei tahun lepas. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan perkembangan itu disokong pembukaan semula sektor ekonomi secara sistematik di bawah Pelan Pemulihan Nasional. Kerajaan kekal komited terhadap pendirian konsolidasi fiskal dalam jangka sederhana seperti digariskan dalam RM ke-12 dengan defisit disasar berkurang kepada 3.5% berbanding KDNK menjelang 2025. Justru Jawatankuasa Dasar Fiskal FPC turut meneliti pelaksanaan pelbagai langkah fiskal dalam mencapai keseimbangan antara keperluan perbelanjaan kerajaan dengan kemampanan fiskal. Dasar Pembinaan Negara 2030 akan dilancar Kementerian Kerja Raya dalam masa yang terdekat. Pengenalan dasar bertujuan memacu pengaplikasian teknologi dalam kitaran proses pembinaan. Menurut Menterinya, Datuk Seri Fadilah Yusof, dasar bertemakan pendigitalan sektor pembinaan. Ia bakal memastikan sektor itu bergerak seiring matlamat pembangunan mampan. Selari dengan wawasan kemakmuran bersama 2030, ia akan memastikan peluang pertumbuhan yang adil. Datuk Seri Fadilah menyampaikan ucap tama pada webinar Sidang Kemuncak Ekonomi dan Keusahawanan Asia 2021. RM ke-12 meletakkan sasaran negara mencapai status berpendapatan tinggi menjelang 2025. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid yakin sasaran itu munasabah dicapai berdasarkan beberapa indikator prestasi ekonomi yang menunjukkan trend pemulihan. Negara berada pada landasan yang terbaik disebabkan oleh beberapa faktor seperti berjayanya politik distabilkan. Selain itu, kejayaan sektor-sektor pembuatan utama Malaysia sebagai pembekal utama dunia sewaktu pandemik melanda dan masih melanda sekarang, iaitu sektor elektrik dan elektronik, pembuatan sarung tangan dan juga kenaikan harga minyak kelapa sawit. Walaupun terpaksa meningkatkan hutang negara, polisi fiskal itu bersifat menyokong ekonomi domestik. Ini dibuktikan menerusi pelbagai inisiatif termasuk moratorium pinjaman pengeluaran KWSP dan subsidi upah sekaligus memastikan aliran tunai kekal positif. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah.
ke, Wil? Serius. Kau labur sikit je tapi kau dapat balik banyak. Saya pun ingat nak melabur. Ya ke? Melabur sikit nanti dapat berkali ganda. Kita mesti masuk ini pelaburan. Untungnya banyak besar. Betul lah. Betul saya mahu. Ya betul labur. Tapi labur dalam apa? Ingat, pelabur yang selamat adalah pelabur yang bermaklumat. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan Investmart. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, kerajaan terus memberi tumpuan dalam memperluaskan capaian internet di 839 lokasi, terutamanya di kawasan penempatan orang asli dan terpencil di Sabah dan Sarawak. Dengan usaha berterusan pihak kerajaan untuk menyediakan infrastruktur kepada rakyat, Pelantidakan Jalinan Digital Negara atau JENDELA telah dilancarkan pada 2020. Ia dilaksanakan secara berfasa melibatkan penamatan rangkaian 3G pada akhir 2021. Seterusnya, pemantapan rangkaian 4G dan penggunaan 5G bagi mengakses talian mudah alih berkelajuan tinggi di seluruh Malaysia dapat direalisasikan. Teknologi terminal satelit aperture sangat kecil VSAT antara infrastruktur penting untuk merapatkan jurang digital di kawasan pedalaman. Dengan adanya capaian internet berkualiti, komuniti di kawasan pedalaman dapat membina kemahiran pembelajaran dalam talian serta membantu meningkatkan ekonomi pengusaha IKS melalui e-dagang. Aspek keselamatan data perlu dipertingkat dari semasa ke semasa bagi mengelak berlaku ketirisan maklumat. Selain keselamatan peribadi, isu terbabit dibimbangi memberi kesan kepada keyakinan pelabur. Bagi kes yang terkhusus itu, perlulah penyiasatan mendalam dijalankan, termasuk cyber forensic studies. Ini satu cabang baru yang perlu diberi perhatian kerana kalau kita nak jadikan Malaysia sebagai pusat digital di kalangan negara-negara ASEAN atau digital hub for ASEAN nations, we must develop confidence among the users as well as investors. Beliau ditemui selepas melancarkan program Art in the City Kuala Lumpur di Ibu Negara. Sebelum ini, polis menyiasat insiden kebocoran data peribadi awam platform agensi kerajaan. Usaha meningkatkan tahap kesaling hubungan di seluruh negara menerusi Pelan Jalinan Digital Negara JENDELA mencatatkan perkembangan positif apabila liputan 4G seluruh negara kini mencecah 94%. Perkembangan itu didorong sokongan kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan kerjasama pihak industri. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia memaklumkan kadar penembusan meningkat berbanding 91.8% pada September bagi memastikan lebih banyak kawasan mendapat liputan seumpamanya 1,661 menara komunikasi baharu dibina menerusi Pelan JENDELA Fasa 1. Turut dilaksanakan perkhidmatan capaian jalur lebar melalui satelit di 839 lokasi di kawasan kurang penduduk. Baik, mulai esok urusan pembaharuan lesen kenderaan motor LKM bagi motosikal boleh dilakukan di 39 pusat pemeriksaan kenderaan berkomputer Puspakom di Semenanjung Malaysia. Perkara mengenainya dimaklumkan menerusi kenyataan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Pembaharuan LKM di Puspakom untuk kenderaan bermotor persendirian bermula sejak 2020 melibatkan kenderaan barangan dengan berat 7,500 kg ke bawah dan diperluaskan kepada kenderaan bermotor persendirian lain kecuali e-hailing pada 1 September lepas. Inisiatif ini diharap akan dapat memenuhi permintaan dan jangkaan pelanggan yang memerlukan perkhidmatan yang lebih efisien, cepat dan cekap serta menyediakan kemudahan alternatif selain daripada saluran perkhidmatan sedia ada seperti kaunter atau kios JPJ, Pos Malaysia, MyEG dan portal MySikap. Baik, berkuat kuasa esok kehadiran jemaah bagi solat Jumaat dan solat fardu di PPN. Menerusi kenyataan medianya, Datuk Muhammad Ajib berkata, semua masjid dan surau juga dibenarkan untuk melaksanakan aktiviti pengimarahan. Antaranya kuliah maghrib, tazkirah sebelum solat Jumaat, tadarus Al-Quran, bacaan Yasin dan doa tertakluk kepada SOP dikeluarkan. Lembah Kelang beralih ke Pasar 3 PPN mulai esok.
Pelan Strategik Kebolehpasaran Graduan 2021-2025 di bawah rancangan Malaysia ke-12 perlu memastikan kerjasama antara institusi pengajian tinggi dengan pihak industri diperkukuh. Ini termasuk menambah baik kurikulum, penyediaan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kehendak industri. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Madya Dr. Hendrik Lamsali yakin pelaksanaan pelan tersebut akan mempertingkat kebolehpasaran graduan sekaligus mampu menangani isu ketidakpadanan dalam pasaran buruh. Melalui pelan strategi kebolehpasaran graduan, saya melihat melalui 4 strategi, 13 inisiatif dan 31 aktiviti, saya kira ini saya percaya akan membantu semua institusi pengajian tinggi di Malaysia, universiti di Malaysia untuk menyusun atur gerakan bagi dan juga strategi di peringkat mikro bagi mendepani isu kebolehpasaran graduan. KPT juga telah pun memulakan langkah lebih awal lagi melalui inisiatif-inisiatif yang saya sebutkan sebentar tadi, khususnya hubungan dengan industri menggunakan konsep dua elemen penting iaitu future ready curriculum dan juga elemen kita kata elemen kemahiran, elemen kemahiran abad ke-21, skilling, reskilling, upskilling and future ready curriculum. Sementara itu, Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran PKPB Muhammad Rizal Hassan berpandangan inisiatif Pelan Strategik Penciptaan Pekerjaan 2021-2023 perlu dimanfaatkan kumpulan sasar bagi membolehkan negara menyediakan tenaga kerja berdaya tahan dan berkemahiran tinggi yang diperlukan industri. Untuk melanjutkan pelajaran seolah-olah jatuh nombor 2 dan pekerjaan adalah pilihan utama. Jadi pendidikan latihan tidak formal perlu digerakkan dengan berkonsepkan perantisan atau teaching factory yang mana industri juga berperanan sebagai penyedia latihan kepada bakal pekerja. Selain itu, dana latihan bukan berbentuk pinjaman perlu ada agar bekalan tenaga cukup untuk industri dalam situasi kita untuk bangkit bersama. Dalam RM ke-12, 4 inisiatif dirangka bagi memastikan lebih banyak pekerjaan berkemahiran tinggi diwujudkan. Antaranya yang menarik lebih banyak pelaburan baharu yang berteknologi tinggi, menggalakkan industri beralih kepada otomasi dan mekanisasi dan menghadkan kemasukan pekerja asing berkemahiran rendah. Berita perdana, kita teruskan dengan perkembangan sukan. Kita bersama dengan penyampainya Syairul Islam. Silakan. HSN 2021 dijangka tarik 2.5 juta penyertaan. Ronaldo muncul wira di Old Trafford. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syairul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Menjelang hari sambutan Sukan Negara HSN 2021 yang akan dilancarkan di seluruh negara pada 9 Oktober ini secara hybrid. Semua aktiviti sukan, rekreasi dan kecergasan akan dilaksana secara virtual dan interaktif. Jelas Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo, pihaknya memilih pendekatan secara hybrid selepas mengambil kira semua aspek terutama dalam mengawal penularan COVID-19.
kerana kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Dan alhamdulillah kita akan yakin mendapat sokongan daripada semua pihak, kerajaan-kerajaan negeri, kementerian-kementerian dan juga pihak-pihak swasta yang telah pun menyatakan sokongan untuk mengadakan pelbagai aktiviti bersama dengan kami. Dalam pada itu, beliau berharap semua lapisan masyarakat dapat memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara pada hari tersebut. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Belia dan Sukan KBS, Dato' Dr. Wasitah Muhammad Yusof menjangkakan akan menerima 2.5 juta penyertaan dari 15,000 aktiviti. Di pelbagai peringkat, di peringkat kementerian, kita sebenarnya menawarkan event-event tu dan kita mensasarkan bahawa bila kita buat penyertaan, kita boleh sampai 2.5 juta lah sasarannya. 15,000 aktiviti dijangkakan. 15,000 aktiviti dari kita punya sasaran yang ditawarkan di seluruh negara lah. Tambahnya, orang ramai yang berminat untuk turut memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara boleh mendaftar secara dalam talian di portal rasmi Hari Sukan Negara. Beliau berkata demikian di Angkasa Puri. Badminton Piala Sudirman 2021, Malaysia bakal turun bagi aksi terakhir kumpulan D menentang Jepun malam ini. Biarpun telah layak ke suku akhir, namun barisan pemain digesa kekal fokus untuk mengejutkan kem negara matahari terbit itu. Memang kita tahu barisan Jepun pasukannya terdiri daripada antara yang terbaik, pemain yang terbaik di dunia, dan juga mereka cuba mengambil kesempatan untuk memanggilkan pemain yang untuk generasi yang akan datang juga, untuk seperti women's double, seperti men's doubles. Ya, kita nampak memang mereka sudah mulai mempamerkan pemain yang second liner. Kita akan berusaha lah untuk fight dengan betul-betul dengan mereka. Ya, jadi itu kita punya harapan lah untuk pemain kita. Ya. Tambah Chung Han, kem negara sudah mencongak beberapa strategi untuk berdepan Jepun. Skuad negara sebelum ini mencatat 2 kemenangan selepas menundukkan England 3-2, diikuti kemenangan mudah 5-0 ke atas Mesir sekaligus menempah slot ke suku akhir. Jepun di tangga teratas kumpulan juga sudah mengesahkan kemaraan ke peringkat seterusnya selepas menang 2 perlawanan terdahulu. Ini pula saingan Piala Malaysia 2021. Terengganu FC TFC pamer aksi konsisten apabila menumbangkan Selangor FC 2-1 dalam aksi kedua kumpulan B. Manakala Kuching City FC mengikat Perak FC 2-2 dalam satu lagi perlawanan. Kami bawakan langsung untuk anda. Beraksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, TFC menyumbat gol pertama pada minit ke-22 menerusi Deshi Marcel. Momentum itu diteruskan Litak yang meledak gol kedua pada minit ke-51. Gol tunggal Selangor pula dijaringkan Ashmawi Mat Yakin di pertengahan babak kedua. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Nafuzi Zain terus mendahului carta kumpulan dengan 6 mata, manakala Selangor FC kedua dengan 3 mata. Dalam satu lagi aksi di Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang, Perak FC mengikat Kuching City FC 2-2. Hudson Diaz menghadiahkan Kuching City gol pertama seawal minit ke-9. Di babak kedua, Muhammad Adib menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-48 sebelum tuan rumah kembali mendahului hasil sepakan percuma Muhammad Alif Hassan pada minit ke-67. Namun Perak FC kembali menyamakan kedudukan hasil jaringan Muhammad Aizat Safwan selang 2 minit kemudian. Perak dan Kuching kini berkongsi satu mata dipisahkan dengan perbezaan jaringan. Dalam aksi kumpulan A, Seri Pahang FC kecundang kali kedua apabila tewas tipis 0-1 kepada Sarawak United. Sarawak membuka jaringan pertama minit ke-60 menerusi rembatan kencang Tommy Mawat. Usaha Pahang untuk menyamakan kedudukan tidak berhasil sehingga tamat perlawanan. Selepas kalah 2 perlawanan, anak buah Abdullah Saleh kini menduduki tangga terbawah kumpulan.
Sementara itu, Penang FC terpaksa akur apabila sekadar seri 1-1 bertemu KL City FC. Kedua-dua pasukan buntu mencari gol pada babak pertama. Selepas rehat, pemain import dari Tajikistan, Sheridan Boboyev, berjaya merobek gawang pelawat pada minit ke-77 sebelum Roman Morales menyamakan kedudukan pada masa kecederaan. KL City kini di kedudukan kedua dengan 4 mata, manakala Penang FC ketiga dengan 1 mata. Saingan Liga Juara-Juara Eropah juara 5 kali Barcelona terus dirudung malang selepas mencatat kekalahan terbaru 0-3 di tangan Benfica. Turut menerima nasib sama juara bertahan Chelsea tewas 0-1 kepada Juventus. Namun di Old Trafford, Cristiano Ronaldo menghadiahkan kemenangan berharga buat Manchester United. Kekalahan terbaru ini menyaksikan skuad Ronald Koeman berisiko tersingkir awal dalam kempen musim ini. Lebih malang apabila terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Eric Garcia dilayangkan kad merah. Bintang Benfica, Darwin Núñez meledak gol awal pada minit ketiga selain menyempurnakan sepakan penalti di babak kedua dengan Rafa Silva turut mencetak nama selaku penjaring. Barcelona kini berada di dasar kumpulan E, tewas 2 perlawanan berturut-turut. Dalam saingan kumpulan H, gol tunggal Federico Chiesa membantu Juventus menang 1-0 ke atas juara bertahan Chelsea di Turin. Juventus yang menduduki tangga ke-10 Serie A dalam saingan domestik berjaya menduduki tangga teratas kumpulan H dengan kemenangan ini. Skuad bimbingan Massimiliano Allegri menewaskan juara bertahan itu meskipun tanpa 2 tonggak Paulo Dybala dan Alvaro Morata dengan corak permainan berdisiplin tinggi membuatkan Blues buntu untuk mencipta peluang gol. Dalam aksi kumpulan F, jaringan Cristiano Ronaldo di waktu kecederaan memberikan Manchester United kemenangan 2-1 ke atas Villarreal di Old Trafford. Paco Alcacer terlebih dahulu membuka jaringan untuk pasukan pelawat pada babak kedua sebelum Alex Telles menyamakan kedudukan. Kemenangan itu sekaligus menghidupkan peluang buat Ole Gunnar Solskjaer yang sebelum ini tewas kepada Young Boys. Saudara, paparan itu menutup edisi sukan malam ini. Kita terus bersama rakan penyampai untuk segmen seterusnya. Silakan. Baik, dengan berakhirnya berita sukan itu tadi, berita perdana 30 September juga berakhir di sini. Ikuti program inklusif bersama Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa selepas ini. Mendepani pandemik COVID-19, marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara. Kita semua keluarga Malaysia. Ya, dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.